DLN Agro and Nature Tourism terletak di Kampung Kolok Hilir, Bukit Rengit, Lancang, Temerloh, Pahang. Perjalanan sejauh 120 km dari Kuala Lumpur mengambil masa 2 jam melalui Lebuh Raya Kara. Taman seluas 10 ekar ini dibuka kepada pengunjung 7 tahun lalu. Terima kasih. Masuk. Okey. Lama nanti ya? Lama nanti. Keunikan Taman Rusa ini bukan sahaja terletak kepada hidupan liarnya, malah tumbuh-tumbuhan herba yang sukar ditemui. Menyedari kepentingan tumbuhan herba, pemilik pusat ini membina laluan khas kepada pengunjung. Laluan sepanjang 600 meter ini dikenali sebagai titian herba. Sepanjang laluan, pengunjung akan menelusuri spesies herba dengan lebih dekat. Tujuan kita bina titi ini ialah untuk mengajar para pelawat dan orang ramai untuk menghargai alam semula jadi. Kalau kita biarkan mereka berjalan kaki di bawah, tanah ni akan jadi keras, tumbuh-tumbuhan akan mati dan juga serangga-serangga akan rosak. Dan itulah kita gunakan titian herba ni. Dan di sepanjang titian herba kita terdapat lebih 20 spesies herba perubatan semula jadi. Kebanyakan spesies ini telah terbukti khasiatnya dan digunakan sebagai ramuan dalam perubatan tradisional. Menurut Abdullah, usaha ini bertujuan mendedahkan kepentingan pokok-pokok herba yang semakin sukar diperolehi akibat penerokaan hutan yang tidak terkawal. Banyak pokok-pokok ni Ini salah satu daripada perubatan tradisional yang diamalkan oleh orang-orang setempat yang dipanggil Misai Ali. Misai Ali ni kegunaan dia untuk merawat tenaga dalaman lelaki yang bermasalah. Dan kita ambil akar dia, rebus dan diminum. Okey, di hadapan ni kita ada satu pokok yang dinamakan pokok hairan. Jadi pokok hairan ni diamalkan oleh orang asli untuk menggunakan untuk memikat perempuan. Ambil akar dia, kita masuk dalam botol minyak wangi. Kemudian orang asli ni akan baca mentera lah. So dia pakai pada badan dia. Jadi orang akan pandang heran pada dia. Jadi tujuan untuk sebagai minyak pengasih. Oh, tu nama pokok hairan tu. Dinamakan pokok hairan. Titian herba setinggi 1 hingga 5 meter ini berakhir di sebuah ran atau menara tinjau. Ni kita nak pergi mana ni? Okay, kita akan pergi ke yang kita panggil ran atau menara pandang lihat. Nanti kita akan cuba memanggil dia dan menengok di dalam keadaan habitat semula jadi dia. Oh. Selain memerhatikan spesies pokok-pokok herba, pengunjung yang sampai di sini juga akan dibawa melihat rusa di habitat semula jadinya. Memanggil rusa tidak mudah seperti yang kami jangkakan. Walaupun Abdullah sudah biasa dengan spesies rusa timur ini, kami terpaksa menunggu sehingga 25 minit untuk melihat khazanah DLN. Abdullah memaklumkan terdapat hampir 30 ekor rusa di habitat semula jadi ini. Kawasan seluas 10 ekar ini dipagari sepenuhnya
dengan arus elektrik bervoltan rendah. Selain untuk tujuan keselamatan pengunjung, ia juga berfungsi sebagai benteng daripada dicerobohi haiwan pemangsa seperti harimau. Sebagai upah, pengunjung dibenar memberi makan kepada haiwan istimewa ini. Menurut Abdullah, jumlah makanan yang diberi pengunjung dihadkan. Ia bagi mengurangkan sikap rusa yang akan terbiasa dan terlalu bergantung kepada makanan yang diberi pengunjung. 80% diet harian rusa adalah pucuk daun, kulit kayu dan akar tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan simpan ini. Inilah keistimewaan bagi Abdullah yang pengalamannya sebagai pemburu sebelum ini dimanfaatkan sepenuhnya, dan haiwan-haiwan ataupun rusa di sini begitu jinak dengan Abdullah. Abdullah mula mengkaji spesies rusa sejak menjadi pemburu 20 tahun lalu. Tidak lengkap jika anda sampai ke Deerland tanpa merasai nikmat makan tengah hari di tepi Sungai Kolok. Selain berlatarkan deruan arus sungai, pengunjung pasti terhibur dengan hidangan istimewa masakan ala kampung. Hidangan paling istimewa kepada pengunjung di sini ialah nasi buluh. Setiap buluh diisi dengan 4 atau 5 bungkusan beras dan dimasak antara 30 hingga 40 minit. Selain cara masak, keistimewaan nasi buluh terletak pada baunya yang wangi. Ia dibungkus seperti lepat pisang, kuih tradisional Melayu dengan menggunakan daun pokok-pokok herba. Bagi yang menggemari makanan ulam-ulaman, kami cadangkan anda datang ke sini merasai keenakannya. Selepas makan, pengunjung akan dibawa ke kawasan teduhan rusa. Di sini, rusa jinak berusia antara 1 hingga 5 tahun dibiarkan bebas mencari makanan. Jika bernasib baik, anda akan dibawa masuk ke dalam kandang rusa. Di habitat semula jadi terdapat satu kumpulan rusa, dan di sini pula dipanggil kawasan teduhan rusa, dan di sini pengunjung yang sampai akan dibenarkan bermesra dengan rusa. Mereka boleh memberi makan kepada haiwan liar ini. Kami turut melalui pengalaman ini. Kami kagum dengan usaha taman ini menjinakkan rusa sehingga mudah dekati pengunjung. Rusa pada zahirnya haiwan yang sensitif pada persekitaran. Ia sukar didekati. Selain rusa, Deerland turut menempatkan 5 ekor burung unta atau ostrich. Di sini anda turut diberi peluang memberi makan kepada burung unta. Tetapi pengunjung perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Lazimnya pihak pengurusan sendiri menyediakan makanan untuk diberikan kepada burung unta ini. Makanan paling diminati burung unta ialah daun petai liar. Dia dah terakhir. Sedikit bingkai dan dia letak di Setiap hari kira-kira 10 hingga 22 orang pengunjung melawat taman ini. Kebanyakan pengunjung mendapat maklumat daripada laman web dan Perbadanan Pelancongan Negeri Pahang yang mengiktiraf lokasi ini antara destinasi pelancongan menarik di Negeri Pahang. Selain pengunjung tempatan, Deerland pernah menerima kunjungan pelancong antarabangsa. Antaranya dari Belanda, Jerman, Australia, England dan pelbagai negara Eropah lain. Bila sampai ni saya terkejut kerana
masih ada lagi tempat yang begini kita dapat lihat dan di mana kita dapat melihat pokok-pokok dan juga serangga-serangga yang mungkin kita tidak lihat di tempat yang biasa. Keduanya, apabila saya mengelilingi tempat ini, saya dapati pokok-pokok ataupun bunga-bunga itu dilabelkan. Jadi ini merupakan satu pelajaran pada kita untuk mengenali apa-apa jenis pokok dan serangga dan sebagainya. Saya akan bawa pelawat-pelawat saya untuk berkunjung ke survival village untuk mengenal cara-cara orang asli untuk bersedia hidup, menangkap haiwan-haiwan liar. Di antara jerat-jerat yang terdapat di sini ialah belantik, perangkap, jerat timbat dan jerat di atas pokok. Dan juga kita akan ajar pelawat-pelawat bagaimana menggunakan sumpitan cara yang betul. Rengit Anak Sepin antara 300 masyarakat orang asli Cek Wong yang tinggal di perkampungan orang asli berdekatan. Perjalanan anda sepanjang 200 meter merendah Denai akan ditemani rengit yang menjadi tenaga pekerja di sini. Pengunjung akan didedahkan cara kehidupan masyarakat orang asli ketika keluar berburu di dalam hutan. Okey, tadi kita dah melihat belantik yang digunakan untuk menangkap landak, babi hutan, tijang dan rusa. Yang ini ialah perangkap umpan untuk menangkap kancil. Umpan apa yang digunakan? Okay, kita akan gunakan umpan dipanggil daun maya. Dia memang... Ya, daun ni adalah kegemaran kancil. Biasanya daun ni kita akan pasang di luar dulu. Apabila kancil dah makan, barulah kita pasangkan umpan. Tujuan kita buatkan survival village ni untuk memberi pendedahan kepada orang ramai bagaimana cara hidup masyarakat orang asli suku Cek Wong untuk menangkap haiwan sebagai makanan. Dan kita tidak galakkan pelawat-pelawat untuk membuat jerat ini kerana ia salah dari segi penelitian. Yang kita bagikan satu pendedahan ilmu. Untuk nak memimpin yang betul atas kebiasaan sendiri, biasanya kita akan letak tangan macam ni, okey, macam ni dan macam ni. Dan bibir kita kena tutup atau kulum yang hujung ni, macam ni. Ketika berburu, masyarakat orang asli akan menggunakan racun damar untuk melemahkan haiwan buruan. Racun ini disapukan di bahagian muncung peluru berbentuk lidi yang diperbuat daripada kayu bertam. Menyumpit adalah aktiviti utama bagi masyarakat orang asli di sini. Dan ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang akan anda lalui apabila anda sampai ke sini. Malam barbecue, satu lagi keistimewaan yang disediakan kepada pengunjung. Anda boleh memilih sama ada untuk memasak makanan sendiri atau disediakan oleh pihak pengurusan. Kami cadangkan anda memilih menu yang mereka sediakan kerana selain masakan, ia mempunyai banyak pilihan. Selain berkumpulan, lokasi ini sesuai bagi percutian keluarga, terutama yang meminati aktiviti lasak. Lokasi rekreasi agro pelancongan ini turut menyediakan kemudahan dua jenis penginapan, chalet dan perkemahan. Ia mampu menampung sehingga 40 orang pengunjung pada setiap masa. Menyuluh rusa di waktu malam adalah aktiviti paling istimewa di sini. Ia lazimnya dilakukan antara jam 10 hingga larut malam kerana rusa gemar mencari makan di waktu ini. Hanya 2 lampu suluh dibenarkan untuk setiap kumpulan di sepanjang aktiviti ini. Benarlah kata si pemburu rusa, kilau mata rusa begitu mengasyikkan. Berada 3 hari 2 malam di hutan rekreasi ini menginsafkan kami betapa pentingnya manusia mengimbangi ekosistem alam. Hidup saling bergantung antara manusia, alam dan haiwan perlu dipelihara agar rantaian ini dapat melengkapkan kitaran sistem alam yang sempurna. Berada di sini bagaikan di sebuah taman landscape yang indah. Ia kaya dengan pelbagai khazanah alam yang sukar untuk digambarkan.
Siapa sangka ya, usaha yang pada asalnya hanya sebuah ladang kecil-kecilan akhirnya menjadi sebuah industri pelancongan besar-besaran.